Assalamualaikum, Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kami Assalamualaikum Tuan Amir dan juga Zura. Waalaikumsalam special lah malam ni. Alhamdulillah. Terbaik korang, terbaik. Okey, jangan tukar siaran. Okey, jangan tukar siaran. InsyaAllah anda berada di malam ni kita special sikit sebab Ana sudi untuk menjemput kawan baik dia. Kita punya penulis galeri ilmu juga. Siapa terkenal lah Zura Zambi. Dia punya sesi pesan buat hati kalau ikutkan dah habislah season 1 dia. Tapi malam ni special sebab kita nak sembang tentang bicara tentang jodoh. Okey Ana, kita tak nak buang masa, kita berkati sesi kita dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana berdoa itu. Bila siratal mustaqim. Jadi insyaAllah sebagai mukadimah, kita serah pada penulis lah. Kenapa Ana masukkan dalam buku Kerana Syurga Itu Manis. Bab tentang jodoh. Bicara tentang jodoh. Boleh kongsikan pada kami Ana. Bismillah. Okay, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam diucapkan buat Tuan Amir. Juga buat sahabat penulis, seorang penulis yang sangat humble dan orang kata apa? Sangat rahsia juga orangnya tu. Tengok siap pakai mask lagi. Masya Allah. Jadi Azura Zamri, terima kasih. Terasa, ya Allah rasa bahagia sangat sebab Zura sudi kan? Sudi join kita punya sembang santai pada malam ni. Okay. Buat sahabat-sahabat yang menonton juga, Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang. Dan insyaAllah kita mulakan. Okay. Bab ke-6 dah tu tak silap saya, betul ke? Ke bab ke-4, kelima? Bab kelima. Bab kelima. Bicara tentang jodoh. Tuan Amir punya soalan setiap sesi mesti akan tanya kenapa masukkan dalam kita punya buku. Jadi bicara tentang jodoh ini, saya kira topik jodoh ni satu topik yang sangat hot sebenarnya. Okay. Lagi-lagi ialah orang pernah menjadi seorang single kan. Jadi mungkin setiap orang tu ada cerita masing-masing yang boleh dikongsikan mengenai jodoh. Jadi bicara tentang jodoh, kenapa saya masukkan dalam ni? First sebab dia sangat biasa. Topik yang sangat orang kata sangat biasa dan topik itu juga sebenarnya menjadi yang menarik perhatian orang-orang di luar sana. Lagi-lagi golongan remaja kan, remaja sekarang ni Tuan Amir, Zura, bukan remaja saja dah sibuk pasal jodoh tau. Budak-budak kecil pun dah kan, dah berfikir tentang jodoh. Padahal ya Allah, bila kita yang mendengar ataupun menyaksikan dia orang punya ni kan, kita rasa budak kecil kan tak tahu apa-apa dah sibuk fikir dengan siapa dia berjodoh. Sebab itulah saya rasa topik pun satu topik yang sangat menarik untuk dimasukkan sebab yalah ada kisah-kisah tertentu kan, macam sekarang ni pun kita tengok orang-orang di sekeliling kita ada yang jodohnya di orang kata pada usia remaja seawal remaja dah bertemu jodoh, ada yang di pertengahan usia dah dapat jodoh dan ada juga yang diuji dengan jodoh yang lambat kan, sampai sekarang tak berjodoh lagi, umur 30 ke 40 ke 50 ke 60 ada orang yang tak berjodoh lagi. Jadi saya kira topik ni sangat-sangat menarik untuk dimasukkan dan kita sendiri mengalami, kita sendiri mengalami kan. Jadi saya rasa benda ni berlaku dengan kepada diri saya juga. Jadi why not kita kongsikan. Macam itulah. So, kita sebagai jadi saya nak tanya lah berkenaan dengan jodoh ni tadi, macam yang jodoh awal tu insyaAllah Alhamdulillah rezeki lah orang cakap jodoh awal. Ni yang jodoh lambat orang cakap ni, biasa orang cakap dia dah berkawan lama. Istilah orang jaga jodoh orang. Jadi kalau boleh Ana bagi pandangan tentang situasi ni lah. Apa pandangan Ana tentang orang cakap jaga jodoh orang ni? Kongsikan Ana, bismillah. Okay, bismillah. Okay, jaga jodoh orang. Okay, kalau kita kan selalu dengar kawan kata apa? Hati-hati nanti kan terjaga jodoh orang. Nanti kan kita dah
orang kata dah sayang, dah suka, tiba-tiba rupanya orang tu berjodoh dengan orang lain kan. Jadi apa yang saya faham mengenai terma jaga jodoh orang ini adalah kita tersalah, orang kata apa, tersalah kawan lah, tersalah jatuh cinta, tersalah jatuh hati, macam tu. Tapi sebenarnya bagi saya lah, macam kalau dalam kita punya, dalam Islam sendiri kan, kita sangat kita dianjurkan untuk menjaga iktilat kan, menjaga batas-batas pergaulan kan. Jadi kalau kita ni terdidik untuk menjaga batas-batas pergaulan, insya-Allah kita tidak akan terjerumuslah ke dalam kancah orang kata apa, percintaan sebelum bernikah. Jadi banyak sangat orang kata di sekeliling kita sendiri kan, kita punya kawan-kawan. Mungkin Tuan Amir sendiri pernah mungkin dulu-dulu kan, siapa tahu kan, Azura ke kan, biarlah rahsia. Kita tak tahu. Tapi mungkin bila kita dah sampai ke satu titik ataupun satu ni, kita akan kan, benapalah aku buang masa bercerita zaman sekolah dulu kan, apa orang kata, kita banyak buang masa disebabkan bercinta pada ketika itu. Kita lupa yang fokus pada ketika itu sepatutnya pelajaran untuk adik-adik yang sedang menonton kan. Siapa-siapa remaja ke, sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, adik-adik ke kan yang sedang menonton ni, jangan masih orang kata tidak terlambat untuk berjaga-jaga. Jangan salah jaga jodoh orang. Dah kawan 5 tahun, 10 tahun kan, saya dengar ada yang daripada zaman kanak-kanak lagi dah berkawan rapat, mungkin keluarganya, jirannya ke mungkin kan, dan naik sekolah menengah dah ada menaruh perasaan, tiba-tiba bercinta. Lepas tu masuk ke zaman universiti, masuk pula zaman pekerjaan, tengok-tengok terjodoh dengan orang lain. Memanglah orang kata apa, kita ni memanglah kita dikata kita kena ikhtiar untuk mencari jodoh, tapi jangan salah langkah, bukan dengan cara untuk try and error. Kita punya hidup ni bukan melanggar sahaja. Kita punya kita ada guideline kita kan. Mudah-mudahan menjawab Tuan Amir punya soalan lah. Okey, kita nak beralih pada kita punya tetamu, Ana. Tetamu Azura. Itu dia, tetamu terhormat kita. Masya-Allah. Sangat sesuai lah untuk dijawab oleh Azura, tuan punya badan, sebab ini biasa soalan untuk orang macam Ana cakap, orang single, orang yang belum berjodoh lagi. Jadi biasalah kalau orang cakap bila lama tak jumpa, dia tahu yang kita ni masih tak kahwin contoh kan, dia akan tanya, bila nak kahwin? Jadi soalan dulu kini selamanya famous lah. Jadi kita nak ke Azura sikit lah. Kalau boleh apa jawapan paling hikmah lah. Sebab kata orang, dia macam cara nak menjawab, kita beli di bawah, kita tak jawab apa. Tapi untuk Azura sendiri, kalau diaju soalan ni, bila nak kahwin? Apa jawapan yang paling hikmah Azura akan bagi pada orang yang bertanya soalan ni? Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Amir, Ana. Okay, kebiasaannya lah bila saya diajukan soalan bila nak kahwin, saya jawab simple je. InsyaAllah dah sampai masa nanti adalah. Simple je, tak meleret-leret jawapan tu. Tapi yang menjadi spoilnya mood kita ni bila kita dah jawab dengan cara yang ringkas, yang orang bila dengar senang nak faham. Tapi yang boleh jadi tak okeynya bila kerap bertanya dan satu lagi dia seseorang tu petikaikan kita ni cerewet ke, lepas tu petikaikan umur awak macam ni, dah ramai tau yang dah kahwin. Itu yang buatkan orang yang ditanya tu rasa macam orang kata muak tau, tak suka, orang kata terus rasa macam dah tak suka dah ditanya soalan macam ni. Salah satu sebabnya ni lah, orang-orang yang macam ni yang dia bertanya dengan cara yang tak betul. Kadang-kadang ada setengah orang, dia okey je bila ditanya bila nak kahwin, tapi bila kerap kali bertanya, dia ada satu perasaan, tak ada soalan lain lagi ke nak tanya kan. Ada benda lain yang boleh kita buatkan sebenarnya, tapi alih-alih benda tu juga ditanya. Sebab orang kata bila sampai masanya lah, bila dah sampai masa, tentulah empunya badan akan bagi tahu dekat semua orang yang dia akan kahwin. Takkanlah nak berahsia kan, tapi itulah, kita berdepan dengan macam-macam kerana orang, memang tak boleh nak elak dengan orang-orang macam ni. Itu dia. Itu apa, ada komen daripada Faiz Ibrahim.
Sabar Zura, sabar dia cakap. Okey. Tuan Faiz, terima kasih antara kita punya penonton yang sangat setia. So kita pada kita punya penulis lah. Untuk orang cakap petikan buku daripada Ana, penulis buku Kerana Syurga Itu Manis yang nak dikongsikan. Sebagai kesimpulan punya capsule ni. Kita buat sekejap je, tak nak bagi orang bosan. Kalau boleh, apa kesimpulan kita malam ni? Ana. Okey. Betul tu. Saya pun pernah jadi bujang juga kan macam Zura cik. Betul lah. Okey, alhamdulillah. Baru saja mendirikan rumah tangga kan. Jadi kita sebenarnya saya tulis buku ni masa bujang tau. Kita tak tahu pun yang kita akan berkahwin dalam masa terdekat kan. Betapa nak kata kat sini jodoh tu rahsia. Kita tak tahu. Tadi kan Tuan Amir dah cakap beruntung orang yang kahwin berkahwin awal ni beruntung. Tapi saya ada buat perkongsian lah sebelum ni. Saya kata adakah orang yang tidak berkahwin ataupun belum berkahwin ni tidak beruntung? Jadi kita nak cakap kat sini kebahagiaan ni jangan ditunggu. Contohnya contoh sekarang kita masih bujang. Jangan tunggu kita berkahwin baru kita nak rasa bahagia. Jadi sekarang ni ketika kita bujang, ada benda yang kita boleh buat yang boleh membahagiakan diri kita. Kita boleh berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Jika dibandingkan mungkin dengan adik-beradik kita yang lain yang dah sibuk dengan family, dengan keluarga masing-masing kan. Jadi kita yang masih bujang ini, kita masih tumpuan kita 100% kepada ibu bapa. Siapa kata tak dekat dengan syurga? Kan? Jadi Allah dah salurkan dah kat sini bahagian. Mungkin pada waktu yang tepat kan Allah tahu bila yang sesuai untuk diuji dengan perkahwinan pula. Siapa kata bila dah berkahwin tiada ujian? Jadi orang yang berkahwin pun macam saya lah mula-mula nak berkahwin hari tu kan. Saya fikir takutnya nak kahwin sebab bila kita nak melangkah ke fasa yang seterusnya, kita akan kena persiapkan mental dan fizikal kita untuk berhadapan dengan ujian yang kita tak pernah jumpa. Jadi sebab tu saya kata kalau nak bahagia jangan tunggu kita kahwin. Orang bujang bahagia dengan cara bujang. Orang dah kahwin besok bahagia dengan cara orang dah kahwin. Bila kahwin ada ujian lagi, anak-anak kan. Bila nak ada anak pula dia tanya nanti. Tapi kita janganlah orang kata jangan ambil hati sangat kan. Macam Zura tadi saya setuju juga ada rasa muak. Kadang-kadang dah kenapa tiap kali jumpa tanya kahwin tak kahwin. Tapi kelamaan kita mungkin boleh, yalah mulut orang kita tak boleh nak kawan. Tapi bagaimana kita memberi reaksi terhadap orang punya soalan tu, itu diri kita sendirilah yang tentukan. Jadi kita orang kata kita kena ada skill lah untuk rujuk hati kita kan. Macam Surah kata tadi apa yang dia buat kan untuk ni. Jadi itu satu orang kata usaha yang bagus lah. Tapi saya nak baca sedikit apa yang saya tuliskan Kerana Syurga Itu Manis, bicara tentang jodoh. Okay. Memang malam ni ramai yang join. InsyaAllah, alhamdulillah. Kan topik jodoh ni kan memang orang suka. Ditambah pula ada Azura Zamri kan. Jadi banyak lagi Memang kena lah. Tanya-tanya siapa. Ana dah berkahwin, Zura belum lagi. So memang kena. Balance. Ana baru berkahwin. Tuan Amir dah lama berkahwin. Dia baik. Okey, tiada kepastian sejauh mana jodoh itu adalah jodoh yang ditetapkan Tuhan untuk bersama sampai hingga akhirnya. Adapun yakinlah akan tiba waktunya yang tepat untuk setiap bahagia itu terkecap. Lalui dan nikmati saja saat kesendirian ini dengan bahagianya. Ini untuk orang yang bujanglah. Dipertemukan dengan jodoh itu sebuah nikmat, tapi masih sendiri juga adalah bentuk nikmat yang lain. Ya, sungguh setiap hari adalah saatnya untuk kita nikmati sebagai manusia paling beruntung kerana dipilihkan takdir terbaik di sisinya. Mengertikan lebih luas dan mendalam konsep nikmat ini, memahami dengan baik setiap perancangan Tuhan adalah hal yang paling berbahagian bagi jiwa. Okay? Jadi semat selalu. Okay, ini pesanan untuk kawan-kawan yang mungkin belum lagi berkahwin kan. Semat selalu dalam jiwa. Takdir Allah tentunya terindah
meski sering terpandang cela dan tidak kena di mata haba, iaitu kita. Ketentuan Allah saja yang paling sempurna kerana dialah sebaik-baik pentadbir kehidupan. Biarlah jodoh terus menjadi rahsia, cukup kau tahu mana pernah dan tidak akan Allah mempersihkan kita. Allah tidak pernah tidak sayang kita. Jadi adik-adik yang belum lagi sampai waktu nak berjodoh tu, eloklah bahagiakan dulu diri sendiri dengan study, enjoy kan, nikmati dulu zaman kanak-kanak tu, tak yalah fikir dulu. Dengar tu. Masya Allah. Betul. Mungkin saya nak tambah lah daripada perkongsian Ana dengan Zura tadi. Bagi kita yang dah kahwin lah Ana kan, orang yang dah kahwin ni, kita kena ada common sense lah kan. Janganlah tanya soalan yang macam tadilah Zura cakap sampai muak lah orang tu nak dengar. Jadi mungkin yang kita semua tuju, setiap orang timeline, dia ada jangka masa berbeza. Kita semua tak sama. So kita respect lah. Ya. Kadang-kadang kita faham juga, kadang-kadang orang ni dia approach kita macam contoh makcik-makcik lah kan, dia tanya kita bila nak kahwin. Sebenarnya dia bukanlah anak ni sangat pun, kita faham benda tu kan. Dia kadang-kadang nak memulakan bicara, nak bersembang macam tu. Tapi tak apalah, macam saya lah selalu cakap juga dengan kawan-kawan, tak apalah dia tak faham, kita fahamlah ketidakfahaman dia tu. Jangan ambil hati sangat kan. Kalau mungkin paling mudah macam doa kata tadi, Zura kata tadi, insya-Allah doakan saya. Biarlah ramai-ramai orang doakan kita kan. Kita mana tahu mana doa yang Allah nak makbulkan. Kan macam tu. Jadi alhamdulillah, rasanya malam ni pun ramai yang komen juga pasal jodoh kan. Alhamdulillah. Puan Adila Salim. Kalau nak scroll komen boleh. Siapa-siapa nak scroll komen. Ada Insan juga kat situ. Betul. Ya. Boleh scroll komen, boleh tak siapa-siapa, Zura ke, Ana ke, nak baca komen ke? Boleh, tak boleh? Tak boleh nak scroll. Mungkin Zura boleh baca kan? Sekejap. Allah. Itulah dia takut terkeluar dari live. Okey, tak apa. Siapa-siapa yang tak dapatkan lagi buku Kerana Syurga Itu Manis dan juga ni buku Pesan Buat Hati. Dekat penerbit. Jangan lupa dapatkan buku Azura Zamri, Pesan Buat Hati, Vitamin Hati. Masya Allah. Jadi untuk sesi akan datang, kita nak masuk bab ke-6. Jatuh sekali, bangkit 10 kali. Nak tahu apa, insyaAllah kita akan jumpa di kapsul yang akan datang. Jadi untuk malam ni, terima kasih banyak Ana dan juga Zura serta semua yang kami dalam live ni. Siapa-siapa yang tak dapat tengok boleh terima kasih tonton dekat IPTV insya-Allah. So kita tangguh sesi kita dengan tasbih farah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Min. Terima kasih Ana. Terima kasih semua.